nampak bahawa Peletakan jawatan Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong yang kemudian melantik beliau sebagai Perdana Menteri Interim. Peletakan jawatan Perdana Menteri juga membawa maksud peletakan jawatan seluruh anggota Kabinet. Kemarin di perkarangan Istana Negara, Al-Sultan Abdullah bertitah baginda akan melaksanakan tanggungjawab baginda bagi mencari penyelesaian terbaik dalam menangani perkembangan politik semasa negara. Satu daripada tindakan yang diambil baginda ialah menemubual sendiri semua 221 ahli parlimen, tidak termasuk Dr. Mahathir, bagi mendapatkan maklum balas serta pendapat setiap anggota Dewan Rakyat, antaranya mengenai situasi politik negara. Pakar Perlembagaan Negara Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, peranan penting yang di-Pertuan Agong dapat dilihat dengan lebih mudah dalam keadaan seperti ini kerana sesuai dengan peranan baginda sebagai pengimbang kepada pelaksanaan sistem demokrasi negara. Belum memberitahu bernama tahta yang di-Pertuan Agong yang sering kali dianggap segelintir masyarakat hanya sekadar simbol, hari ini terbukti dalam memainkan peranan sebagai pengimbang yang bijaksana kepada kestabilan keadaan politik negara. Tindakan Sri Paduka menitahkan setiap ahli Dewan Rakyat menghadap baginda bagi mendapatkan pengesahan dan kenyataan tentang kepercayaan mereka tentang landscape politik negara adalah yang pertama kali berlaku di peringkat persekutuan. Melalui tindakan ini dapat dilihat bahawa Sri Paduka amat memahami keresahan para ahli Dewan Rakyat sehingga memberikan mereka ruang untuk menyatakan pandangan secara peribadi kepada baginda. Biasa kan kita dengar laungan Daulat Tuanku. Bukan dengar je, tengok pun selalu. Kadang-kadang tu tengah naik kereta, kita nampak billboard dekat tepi jalan. Kalau dekat atas highway pula, nak masuk dekat sepadan negeri tu, ada tulis juga Daulat Tuanku dekat pintu gerbang. Persoalannya, apa maksud Daulat Tuanku ni? Selamat datang ke Tahu Belum. Dan kali ni, kita akan rungkai apa maksud Daulat Tuanku yang sebenar dan apa sejarah di sebalik istilah keramat ni. Malaysia merupakan sebuah negara yang beraja, sama juga macam Thailand, Kemboja, Jepun, Arab Saudi, Great Britain dan sebagainya. Kita ambil contohlah Kalau dekat Great Britain, orang dekat sana biasa laung God Save the Queen. Tapi sekarang dah King lah. Siap ada lagu lagi. Tapi dekat Malaysia, frasa yang biasa kita gaungkan ialah Daulat Tuanku. Perkataan daulat ni berasal daripada bahasa Arab iaitu Daulatun yang bermaksud kuasa, kerajaan, empire atau dinasti. Daulat juga bermaksud kebahagiaan kepada pemerintah. Dalam konteks politik Melayu, unsur daulat ni kita boleh tengok sejak zaman Kerajaan Srivijaya lagi. Pada zaman tu, apabila seseorang pemerintah berjaya menakluk sebuah kawasan, dia akan diiktiraf sebagai raja yang memiliki segala kebesaran, kemuliaan dan memegang wibawa yang sangat tinggi. Pembesar dan rakyat bukan sahaja hormat, malah takut dengan raja. Kenapa takut? Sebab takut kena tulah. Daulat tidak bergerak sendiri. Daulat selalu dikaitkan dengan tulah. Pada zaman Kerajaan Srivijaya, ada sebuah batu iaitu Prasasti Telaga Batu yang terukir dengan kata-kata yang memuji-muji raja. Bagi menguji kesetiaan pembesar, air akan dituang ke atas batu ni dan pembesar kena minum air itu. Kalaulah satu hari ni pembesar-pembesar langgar perintah raja, mereka akan ditimpa perkara-perkara buruk. Inilah yang dinamakan tulah. Selain ditimpa tulah, mereka yang enggan mematuhi daulat juga akan dianggap melakukan derhaka. Derhaka ini istilah Sanskrit bagi derhaka. Sikap hormat dan takut rakyat kepada raja ni terbawa-bawa sampailah Islam datang ke tanah Melayu. Walaupun raja pada ketika itu sudah mula memeluk Islam, unsur daulat dan tulah masih ada dalam jiwa rakyat. Tuanku pula, apa maksudnya? Tuanku ni asalnya daripada frasa tuan aku. Tuan ni bermaksud ketua kepada hamba. Lebih kurang macam ketua aku lah. Jadi, bila kita gabung dua perkataan ni, maka wujudlah frasa Daulat Tuanku. Pada hari ni, kita gunakan istilah Daulat Tuanku untuk menyanjung serta menunjukkan rasa hormat dan rendah diri kita kepada Sultan. Itu sahaja perkongsian untuk kali ni. Kalau dapat belajar sesuatu daripada video ni, silakan subscribe. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share. Bye, jumpa lagi. Maka tahun 2024 merupakan tahun terakhir ataupun melengkapkan 5 tahun bagi pemerintahan Kemaludian Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah selaku Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong ke-16. Maka sememangnya raja dan rakyat berpisah tiada.
Alhamdulillah tangguh. Makan apa ni? Makan nasi tangguh. Nasi tangguh. Ya nak ni. Dia tu. Apa? Manis pun. Di mana? Sebelah yang kita tahu. Sebelah sini. Ya. Boleh ya? Apa sikit boleh?